Contoh yang lain tuan-tuan, contoh pelaburan saham dalam setengah skim amanah saham. Saya tak sebutlah amanah apa, saham apa. Ini umum lah. Saya ingat di Singapura pun polemik ini berlaku. Di Malaysia apatah lagi lah, masih lagi ada setengah orang, halal ke haram melabur ni? Ini halal ke halam ya? Hari ni halal lah, esok haram. Halam lah dia jadi. Ada harus ke macam mana? Pertama, jawapan paling mudah, tengok kepada maqasid syariah. Selesai masalah. Maqasid syariah. Matlamat pelaburan itu dibuat apa sebab? Macam dalam konteks Malaysia, orang Melayu khususnya, dia bangsa yang payah berniaga, bangsa yang tidak berharta, payah ada harta. Adalah dekat kampung-kampung harta, bandar memang tak ada. Sampai orang buat analogi, kalau ada 3 bangsa, orang putih, Cina, Melayu, 3-3 perangai lain-lain. Cina kalau seorang apa dia buat? Dia kipas. Kalau berdua, dia berjudi. Kalau bertiga, dia berniaga. Bangsa dia suka berniaga. Orang putih lain, kalau seorang dia membaca, kalau berdua dia travel, kalau bertiga dia jajah negara orang. Itu orang putih. Tapi kalau orang Malaysia, Melayu lain. Kalau seorang dia tidur, asal berdua dia mengumpat, asal yang bertiga dia tarik orang canai. Itu sajalah kerja dia. Dia tu dia tak ada kerja lain. Dia asal ramai dia tarik dia sampai pukul 2-3 pagi duduk tak tahu apa. Duduk ni orang Malaysia sini tak ada lah. Dia duduk bercerita. Orang lain kerja siang malam ni, bangsa lain apa semua kerja berniaga, itu ini. Jadi kita tengok, kalau tak dibetulkan ni, tertinggal mereka nanti. Orang lain rajin. Jadi macam mana cara kita nak suruh mereka ni kompetitif dari segi ekonomi? Kerja dah lah malas, duduk kedai kopi sampai 3-4 pagi. Pagi minum 10 minum, tengah hari nasi lagi, petang keropok, maghrib minum, masjid pun makan lagi, balik masjid ngeteh lagi. Bila masa bekerjanya? Jadi cara mudah, kita didik mereka buat saving, menyimpan, melabur. Duit tu bagi orang yang pandai berniaga, jalankan. Kau bagi duit saja. Itu maqasid dia. Sebab engkau malas, kita orang tolong. Timbul pula isu, ustaz, mana boleh bagi duit ni semua apa nama haram ni semua ni. Duit ni dia laburkan di tempat-tempat yang tak senonoh apa semua. Macam mana ni, ada beer lah, ada ini semua. Ini semua haram ustaz. Yes, kita tak nafikan. Tapi kalau nak tunggu 100% tak ada haram, sampai bila? Jawapannya lambat lagi lah. Sebab ekonomi bukan di tangan kita. Kita bagi analogi beginilah. Ada orang ajak kita pergi dakwah. Dakwah di perkampungan orang asli. Orang asli situ tak ada yang Islam. Masih lagi sembah bulan, bintang apa semua. Tapi di kampung asli ini ada anjing, ada najis sana sini. Adakah kerana di tempat itu ada benda-benda haram, jadi tuan-tuan tak nak pergi? Orang ajak, jom kita pergi dakwah. Aku tak mau. Apa pula? Kampung tu banyak haram. Apa dia? Anjing semua haram-haram ni. Tak boleh, kena najis. Tak boleh masuk. Ni semua dia orang ni haram ni. Habis bila dakwah nak mula? You pergi dulu, kita bersihkan. Bersihkan, Islamkan, lama-lama dia elok. Sebab itu kalau kita nak beli hotel, hotel tu tengah-tengah bandar betul. Nak cari hotel yang 100% tak ada liquor apa semua, mana ada, susah. Jangan kerana dia ada liquor tak nak beli. Beli dulu. Dapat kita punya share paling besar, buang lah. Tukarkan liquor kepada air TOIS, teh ais, boleh, tak ada masalah. Nak mendapatkan tu memang orang akan banyak-banyak cakap itu ini. Sebab itu dalam konteks kepentingan strategik negara, kita kena buat. Jadi saya ambil contoh begini sajalah tuan-tuan. Di Kuala Lumpur, kalaulah kita cabut semua bangunan milik kerajaan yang ada di Kuala Lumpur, berapa banyak tinggal bangunan orang Islam? Berapa banyak? Tuan-tuan pergi KL, cabut bangunan kerajaan. Bangunan kerajaan kalau dekat KL apa? Putrajaya. Kalau tengah KL betul, Lembaga Getah depan KLCC. Lepas tu kat Ampang tu ada Risda. Itulah yang bangunan kerajaan. Cabut.
tinggal KLCC apa semua tu, 1KL, berapa milik orang Islam? Bayangkan daripada 550 kompleks shopping kompleks di Kuala Lumpur, 297,000 unit kedai, 81 hypermarket, orang Islam hanya miliki sekitar 11% saja. Daripada sebesar-besar bangunan yang ada, Muslim dapat 11% saja. Kalau pergi shopping kompleks, yang meniaga orang Islam, orang Melayu berapa saja? Tak sampai 11%. Yang meniaga jamu tu, itu orang Aceh. Orang Aceh tu, lepas tsunami dia datang meniaga. Kalau bukan kerana dia orang, langsung tak ada. Jadi adakah atas kepentingan ni kau tak nak sedikit menyimpan, menyumbang, kita kumpul, cukup dana, kita beli pula supermarket ini. Itu matlamat, makosidnya. Tapi orang yang nampak bawah-bawah, dia akan nampak, oh ni haram, ni tak boleh. Akhirnya dakwah tidak berjalan. Baik itu orang yang memahami makosid syariah, dia lebih objektif dalam nak melakukan sesuatu perkara-perkara syariat khususnya. Baik itu sekali lagi saya selalu berpesan kepada mana-mana asatizah, kalau datang ke Singapura misalnya, banyak perkara-perkara yang kita kena fahami dari sudut maqasid syariah. Bukan semua perkara hukum hakam yang berlaku di tempat kita, kita boleh samakan seperti mana di Singapura. Dia kena faham maqasid, apa dia punya objektif syariah. Kita tak nak orang-orang kita, para asatizah, mengeluarkan fatwa-fatwa yang menyusahkan, yang akhirnya orang tempatan tidak boleh nak laksanakan sebab terlalu ideal. Kita boleh jadi idealistik, tapi sometimes kita kena realistik kepada situasi semasa. Macam dalam konteks kita di Singapura, 15% penduduk Singapura beragama Islam, 14%-nya adalah etnik Melayu daripada 450,000 daripada jumlah 5.4 million, dan 1% lagi Muslim, bukan Melayu, Arab, India apa semua, dan majoriti adalah rakan-rakan kita masyarakat Tionghoa, 77%, Hokkien, Hakka, Teochew, Cantonese, Hanan, Okja. Ada etnik dari India 7%, Tamil, Sinhala, Malayali, Telugu, Punjabi, Hindi, Gujarat. Memahami sosio budaya, topografi, baru dah boleh letakkan maqasid syariah kita bagaimana. Sebab itu hadirin dan sekalian, sebenarnya banyak kita nak terangkan tentang maqasid syariah ini, tapi sebab masa kita tidak mengizinkan. Seperti yang saya sebut tadi, matlamat maqasid syariah ini adalah selain daripada nak menjaga benda-benda yang daruri, benda-benda yang primer, ada juga masanya kita nak menjaga benda-benda yang bersifat sekunder. Tadi saya sebutkan kita nak jaga juga masalah hajiat. Hajiat ni keperluan-keperluan yang penting tapi bersifat sekunder. Kita nak menjaga tahsiniyat, keperluan-keperluan bersifat aksesoris, itu pun kita nak jaga. Kalau saya nak ringkaskan mudah, macam dalam rumah tangga lah. Rumah tangga kita ada nafkah yang daruri, ada yang hajiat, ada yang tahsiniyat. Contoh, kita dengan anak-anak wajib beri yang daruri, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesihatan, perlindungan. Itu wajib. Tapi ada yang bersifat hajiat. Hajiat ini aksesori. Yang tak ada pun tak apa, tapi kalau ada lagi bagus. Contoh dalam rumah, aircon. Aircon tak wajib, tapi kalau ada best. Ataupun ada TV satelit, tak wajib, kalau ada bagus. Ataupun rumah kita ada aksesori yang banyak, benda tu tak wajib. Ataupun tahsiniyat, contoh isteri, keperluan aksesori dia, contoh handbag. Kalau daruriyat, bag ni tak mesti bag apa, plastik bag pun boleh bagi. Tapi sebab kita baik, kita bagilah Louis Vuitton ke kat dia, kita bagi dia Michael Kors ke apa, bagi dia. Itu complementary, bukan compulsory. Tapi tak menjadi tanggungjawab utama. Yang paling utama yang daruriyat tadi, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesihatan. Maka samalah dalam bernegara, perlu tengok kita punya priority atau keutamaan. Sanggupkah kita nak menegakkan tahsiniyat, hilang daruriyat. Nak menegakkan hajiat, hapus habis kita punya daruriyat. Sebab itu fahami maqasid syariah, insya-Allah mudah kita nak mendaulatkan agama Islam di negara kita, mudah-mudahan. Saya kira sekadar itulah sembang-sembang pada malam ini.
Saya mengucapkan ribuan terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga bertemu pada lain-lain kesempatan. Terima kasih kepada pihak Masjid Ar-Raudah kerana sudi mengundang, dan terima kasihlah khusus pada hadirin hadirat yang meluangkan masa sampai lewat begini untuk mendengar syarahan. Sekali lagi terima kasih, dan kita tutup pertemuan kita dengan sedikit doa. Moga-moga diberkati ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasa fihi wal amalu bihi wa nashru bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Rabbi zidna ilma wa wasi' fi rizkina wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat berpuasa Ashura. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.